Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita akan sambung pelajaran bagi subjek sejarah untuk bab 2 dengan subtopik 2.2 Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu, dan kita sambung dengan subtopik 2.3 Pembentukan Negeri-Negeri Selat. Baik, sebelum ini kita telah belajar berkaitan dengan bagaimana British memperluaskan kuasanya dalam negeri-negeri Melayu seperti Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Baik, untuk kali ini kita akan lebih tertumpu kepada dua kuasa besar iaitu British dan Belanda. Seperti yang kita ketahui sebelum ini, British dan Belanda ini telah mengalami perhubungan yang tegang ataupun ada kekangan antara kedua-dua kuasa Eropah ini. Mereka tidak sehaluan. Oleh itu, semasa perluasan kuasa British di Melaka, mereka telah cuba untuk mengakhirkan perhubungan tegang tersebut demi kepentingan ekonomi masing-masing di alam Melayu. Oleh itu, kali ini mereka telah mencapai kata sepakat melalui satu perjanjian, iaitu Perjanjian London 1824. Okey, Perjanjian London 1824 ini telah ditandatangani antara British dengan Belanda, dan perjanjian ini merangkumi wilayah pengaruh, perdagangan dan kewangan. Maksudnya, dalam perjanjian ini mereka akan menandatangani satu perjanjian di mana wilayah pengaruh, perdagangan dan kewangan ini menjadi salah satu titik tolak yang penting dalam hitam putih perjanjian London tersebut. Okey, antara perjanjian London 1824 adalah yang pertama, untuk British, mereka akan berundur dari Sumatera, kemudian akan menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda dan juga tidak akan membuka pertempatan baharu di Kepulauan Riau, Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Manakala Belanda pula, mereka mengiktiraf pertempatan British di Singapura, kemudian menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British dan juga tidak akan membuka pertempatan di tanah Melayu. Okey, apabila kita lihat di sini perjanjian London 1824 ni, kedua-dua kuasa besar ini memiliki kelebihan masing-masing dalam perjanjian tersebut dan tiada berat sebelah. Okey. Seterusnya kita lihat kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. Okey, terdapat 3 kesan yang utama yang kita boleh lihat. Pertama sekali, pembahagian alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat. Okey. Hal ini kerana kan British dan Belanda yang membuat perjanjian. Oleh itu, alam Melayu ini akan terbahagi dua pengaruh kuasa baratnya, iaitu kepada British dan juga Belanda. Yang pertama sekali, Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sebagai sempadan yang memisahkan wilayah pengaruh British dan wilayah pengaruh Belanda di alam Melayu. Okey, kenapa mereka membahagikan wilayah pengaruh ini? Supaya mereka tidak berebut hasil ekonomi itu. Okey, jadi apabila mereka membahagikan ataupun memisahkan wilayah pengaruh ini, tidak akan berlaku perhubungan yang tegang antara kedua-dua kuasa besar ini sebab kedua-dua mereka memiliki kelebihan masing-masing dalam wilayah pengaruh mereka. Okey, Selat Melaka dan Selat Singapura ini menjadi pertengahan, menjadi pemisah antara wilayah pengaruh Belanda dan juga wilayah pengaruh British. Okey. Yang kedua, British dan Belanda hanya mengutamakan kepentingan mereka terjamin. Okey. Di mana apabila mereka membahagikan wilayah-wilayah pengaruh ini seperti yang cikgu cakap tadi, setiap wilayah pengaruh mereka memiliki kelebihan masing-masing. Okey, disebabkan itu perjanjian ini dijalankan ataupun dilaksanakan adalah untuk memastikan kepentingan mereka itu terjamin. Kemudian pembahagian ini mewujudkan identiti geopolitik baru. Okey, maksudnya dari segi geografinya
wilayah pengaruh untuk Belanda lain, wilayah pengaruh British lain. Maksudnya mereka akan mempunyai dua kawasan geografi yang berbeza untuk mereka mendapatkan hasil ekonomi dan juga untuk meningkatkan hasil ekonomi mereka sendiri. Alright. Yang kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Riau. Okey, di sini kesan yang kedua ini adalah menunjukkan bagaimana berakhirnya Kesultanan Riau Lingga. Okey, di mana Singapura telah menjadi tanah jajahan British. Di sini berakhirnya Kesultanan Riau Lingga yang diperintah awalnya oleh Sultan Abdul Rahman dan di bawah pengaruh Belanda. Kemudian pada tahun 1911, institusi Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda dan diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Okey, maksudnya Sultan dan juga pemerintahan Riau Lingga yang di bawah bangsa Riau Lingga itu sendiri telah dimusnahkan ataupun telah dihapuskan dan diganti dengan Residen Riau yang di bawah pemerintahan Belanda. Okey. Yang kedua, pengisytiharan kedaulatan Pahang. Dalam hal ini telah berlaku perpecahan apabila Bendahara Tun Ali di Pahang cuba membebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau disebabkan oleh pengukuhan kuasa barat di Singapura dan Johor serta pergolakan di Riau Lingga. Dengan muafakat pembesar Pahang, Bendahara mengisytiharkan Pahang sebagai negeri bebas dan berdaulat pada tahun 1853. Okey, maksudnya sebelum ini, Pahang ini merupakan kawasan jajahan Kesultanan Johor Riau. Tetapi apabila berlakunya Perjanjian London ni, Pahang telah dibebaskan daripada Kesultanan Johor Riau sebab mereka tidak mahu berada di bawah kekuasaan Belanda. Yang ketiga, Selat Melaka di bawah penguasaan British. Okay, seperti yang kita lihat tadi, dalam perjanjian tersebut, Belanda telah memberikan Selat Melaka kepada British. Okay? Dalam hal ini, perdagangan di Selat Melaka dikuasai sepenuhnya oleh British kerana terdapat 3 pelabuhan strategik iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kemudian, pengunduran Belanda dari Tanah Melayu telah membuka peluang kepada British untuk meluaskan kuasanya ke negeri-negeri Melayu. Okey, dalam perjanjian ini British sangat-sangat kaya dengan kawasan pengaruh di Tanah Melayu. Okey, sebab Belanda telah memberikan segala-galanya kepada British. Apa yang ada di Tanah Melayu ini telah diberikan oleh Belanda kepada British dan Belanda tidak masuk campur lagi dalam pemerintahan British. Okey. Seterusnya, kita masuk subtopik baru iaitu subtopik 2.3 pembentukan negeri-negeri selat. Baik, negeri-negeri selat ini adalah unit pentadbiran yang dibentuk oleh British untuk mengukuhkan penguasaan terhadap Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Kenapa mereka pilih Pulau Pinang, Singapura dan Melaka? Sebabnya di sinilah ada hasil-hasil bumi dan juga hasil-hasil ekonomi yang banyak. Kemudian terdapat pelabuhan-pelabuhan strategik yang penting untuk mereka mengumpulkan hasil-hasil ekonomi mereka. Okey? Sebelum diperdagangkan ke luar negara. Seterusnya, sebelum pembentukan negeri-negeri selat ni, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura telah mempunyai pentadbiran sendiri. Tapi pada tahun 1826, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dinamakan negeri-negeri selat ataupun dikenali sebagai NNS. Okey, kenapa mereka tubuhkan NNS ni? Apa tujuannya? Yang pertama sekali adalah untuk menjimatkan perbelanjaan dan juga untuk menyeragamkan pentadbiran. Kenapa perkara ini menjimatkan perbelanjaan? Kerana sekiranya mereka memerintah satu negeri, contohnya Pulau Pinang, diperintah oleh satu kuasa
Singapura oleh satu kuasa, Melaka oleh satu kuasa. Perkara ini akan menyebabkan banyak perbelanjaan yang akan dikeluarkan. Oleh itu, sekiranya mereka digabung, perbelanjaan untuk pentadbiran itu akan lebih jimat. Kemudian, pentadbiran juga dapat diseragamkan. Seterusnya, kepentingan pembentukan negeri selat kepada British. Apa pentingnya? Yang pertama, taraf pelabuhan bebas NNS berjaya menarik perdagangan alam Melayu dan negara luar seperti Arab, India, China, dan Eropah. Kedua, NNS menjadi pusat pengumpulan hasil dari alam Melayu untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta menyaingi pelabuhan Belanda. Yang ketiga, NNS menjadi pintu masuk buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British yang menyebabkan wujudnya masyarakat berbilang kaum. That's why di Malaysia ini telah wujud kaum-kaum India, kaum-kaum Cina disebabkan perkara inilah. Buruh luar dibawa masuk ke dalam alam Melayu. Kemudian yang keempat, tumpuan penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan NNS berkembang. Apabila mereka lihat British ini memiliki satu kawasan yang banyak hasil ekonomi, maka pelabur luar pun datang untuk melabur. Baik, apakah hubungan NNS dengan negeri-negeri Melayu? NNS ini mereka ini memerlukan hasil ekonomi pula dari negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Kemudian, melabur modal bagi memajukan perlombongan biji timah di negeri Melayu. Manakala negeri Melayu pula memerlukan pelabuhan NNS untuk memperdagangkan hasil ekonomi. Maksudnya ada aktiviti give and take di situ, beri dan give and take lah, maksudnya di situ. Ada aktiviti give and take antara kedua-dua pengaruh ini. NNS memerlukan sesuatu dari negeri Melayu pun memerlukan sesuatu dari NNS. Maksudnya mereka kena bekerjasama lah untuk memastikan kepentingan mereka terjamin. Itu sahaja, sekian, terima kasih.